Okay, hari ni kita ada special guest ataupun pengganti lah, sebab last episode Iwan datang lambat. So kita bagi blue card dekat Iwan, dia keluar sekejap. Kita ada new guest lah, iaitu Saudara Syawal, merupakan FIDE Arbiter dan mungkin dapat title IA lah, International Arbiter, tak lama lagi insyaAllah. I'm happy to have macam Syawal on board. Yep. Because we need a new breed. Kita need all this, young FAs, young IAs. Ya, betul. Apprentice. Ni bukan Mentee. Paduan. Star Wars. Paduan. So it's good. Saya pun dalam tim Commonwealth ada. Kamu pun maklum, kamu pun dalam tu. Jadi kebanyakan yang saya ambil sebagai mentee all yang muda-muda lah. Kebanyakan yang muda-muda. Contohnya Iwan lah. Iwan paling muda lah. Iwan paling muda. Dalam MCF Iwan paling muda. So kita nak macam itulah. Dan bukan saja yang muda. Kalau boleh kita nak lagi ramai wanita. Ya. Setakat ni kita ada seorang air saja. Yep. Ellie. So saya difahamkan Olivia also is going for IA. So dia pun insyaAllah sama dengan kamu. Mungkin Mas akan jadi IA. So she'll be the second IA wanita. Dan kita ada lagi a few. Okay. So kita harap lagi ramai lah, ya, wanita, ya, muda-muda yang jadi IA. So it just gives colour to our betul. To our ni lah, to our kata apa senario kat chess kat Malaysia. Okay, kita nak sambung from previous episode. Kita bincang pasal national rating, FIDE rating. Okay. Kali ni kita nak bincang macam mana duration nak dapat title. Contoh GM berapa lama, how much you need to spend to dapat title. Dan berapa ini GM. Ada, semua orang ada cerita tu. Ya, ada. Okay. I think dan jadi GM ni actually ikut kata Ziaur Rahman, Grandmaster Ziaur Rahman, nak capai kepada 2,300 become an IM actually is quite simple. Dia kata lah. Saya tak tahu betul tak. 2,300 actually is quite simple. Bagi you to reach 2,000, if you understand the basic of chess, principle, attacking file, pawn structure dan sebagainya, actually you boleh. So bila 2,000 nak 1,003 tu you master the opening, you should be okay. Of course nak jump lepas tu, then you have to have a different kind of understanding lah. So tak tahulah, macam saya dulu rajin baca buku. I think sekarang ni kita banyak sangat software lah, contoh ChessBase, Fritz. Betul. So software ni dia tak explain bagi you kenapa that move is good. Jadi sometimes it kata apa, dia adalah tool yang bagus. Tu bagus. Tool yang bagus, tapi cara penggunaan tu method. Sebab lagi satu bagi saya macam guna ChessBase ni, saya sebenarnya agak kata apa, agak apa ni, macam sendu lah kalau dengar orang kata kan kenapa move tu bagus. ChessBase kata bagus. ChessBase bagi point 10 point move tu. Tapi dia tak tahu sebab dia tak tahu kenapa 10 point. Jadi it's a bit sad lah. So kalau orang yang old school, kebanyakannya dia orang faham because when they read. Some of the players kat Malaysia ni yang rajin membaca, yang saya tahu rajin baca is IM Mas Hafizul. Father dia masa dia naik jadi player dulu, father dia memang kepuk-kepuk lah buku dia beli, dan dia bagi. So I believe that must have read the book, if not all, most of it daripada cover to cover. So sebab tu bila Mas, saya rasa bila dia ajar tu, mungkin ni bukan nak promote Mas lah. Tapi dia ajar tu, I think dia ikut cara macam mana method ayat dia lah. Dan dia pun seorang IM, seorang pemain yang dikatakan kuat dalam Malaysia ni, salah seorang lah. That's why macam Yoli Tian, dia belajar pada ayah dia, Chin Seng. I think Chin Seng also is a reader. Dan dia faham. Bukan kata dia orang tak gunakan ChessBase, dia orang guna. Tapi bila ChessBase tu kata good move, they can understand why is a good move. 10 orang, why, kenapa good move, kenapa ChessBase bagi 10 good move, kenapa I don't know, but ChessBase kata bagus. Tu kena jadi faham. safe to say kalau kita nak improve kena baca buku. Yalah, baca buku lah. Because knowledge. But knowledge tu
daripada mana. Ya, betul. Betul. Kalau daripada buku, kalau kita selesa dengan buku, mungkin buku lah. Kalau kita selesa dengan chess base, dan kita boleh faham apa yang chess base sampai kan, mungkin chess base adalah pilihan kita. Dan sekarang buku kita boleh dapat free PDF ada online ada. Betul. Kebanyakan. Ya, betul. Bila cerita pasal baca buku ni, saya teringat apa yang Mock pernah kata lah. Mock also is a good, Mock actually is a good trainer. Mock is a good trainer. Mock pernah mention bahawa the other way is kalau tak nak baca buku is get a trainer, get a coach. Sebab coach ni dia dah baca banyak buku dan juga berpengalaman. Ada pengalaman kan. Jadi kalau kamu nak baca buku 10 buku mungkin kamu tak sanggup nak baca 10 buku. Tapi trainer tu because dia dah baca buku dan dia ada experience. Jadi dia nak curahkan ilmu dia tu based on what dia dah belajar, lebih senang. Lebih senang. Jadi itu antara these are old school punya coach lah. So that thing must coach ni also is vital lah. Aside from reading, coach is to supplement lah whatever you read to understanding. Macam kita belajar sekolah lah kan. Bila kita tak faham, kita tanya cikgu kan, tanya profesor. Kenapa macam ni, macam ni. So boleh explain lebih lah. Kita belajar sendiri saya rasa boleh dapat benda tu. Cuma it takes time for us to do it lah. Itu saja. And kembali pada title paling bawah is Candidate Master, CM, betul? CM. Tapi kalau kita tengok bila kita cerita pasal title, kita cerita pasal over the board title. Kita bukan cerita pasal online arena. Arena title. Arena title ni TD approved title lah. We do respect. Tapi for us bila kita cerita pasal title ni, we meant over the board title. So yang paling genah sekali because CM ataupun untuk perempuan WCM. Lepas tu FM atau WFM. And IM, WM dan GM lah. So National Master above CM or below CM? National Master is a title bila you menang National Championship. Biasa National Master ni dia akan award kepada pemenang lah. Tapi it depends. Kita dekat Malaysia kita award National Master title kepada champion. Tapi kalau you pergi negara-negara lain seperti US ataupun mungkin Filipina, National Master is a title given bila dia dah achieve a certain rating point. Oh, okay. So macam kat US, it's not necessary that you become a champion. You reach a certain threshold in your rating, your local rating lah. Then they can award you the National Master punya title. Okay. So dekat Malaysia ni kita tak buat macam tu lagi. Kita cuma award kepada mereka yang become champion dalam national jadi yang menang Malaysia Chess Championship dapat title lah NM. Dapat title NM. And I think it's recognized kan by FIDE. Kita boleh recognized disebabkan tournament yang kita organize adalah national championship. Jadi dia recognized lah. So in terms of nak jadi GM dengan jadi IM ni actually macam WIM ataupun IM, you have to hit 2,400. You punya rating lah. You must hit 2,400. Standard rating. Rating. And then you must achieve 3 norm. 3 norm. So I think one classic example yang kita ada kat Malaysia ni ialah FM Lim Zoran. Zoran actually dah ada 4 norm. Bukan 3 norm, dah ada 4 norm. Untuk IM. Untuk IM. Tapi dia punya rating tu. Dia tak hit lagi 2-4. Tak mencapai. 2-4. Dan rating dia berapa? 2-3 something. 2-3 something. Okay. Dia ni rating ni tak perlu hit 2-4, maknanya tak perlu publish rating 2-4. Dia mesti hit 2-4. Maknanya katakanlah dia main di tournament. Tournament di 9 round. Round ketiga dia hit 2-4. Dia boleh dapat title. Dia kena hit je. Live rating tu lah kena. So if I'm not mistaken, one IM yang kita ada kat Malaysia ni yang dapat title sebegitu ialah IM Lim Yi Wing. Lim Yi Wing pada Malaysian Chess Festival tahun 2013 ke 2012. Round 6 ke round 7. Dia hit 2-4. Dah dia dapat title. Tapi rating dia lepas tu turun balik lah. WIM kita ada 3. Yang pertama sekali ialah Audrey Wong. I think dia dapat title tu dalam tahun 1990-an, awal 90-an. Lepas tu Siti Zulaika 2007 ke 2006. Dan lepas tu Munajah 2019. And as you know, Audrey Wong, I think she's a lawyer now. Dia dah tak main chess. Tak nampak dia main chess. Siti Zulaika made a comeback.
But I hope she is still eager to pursue dia punya WGM title, because last year when we spoke to her, she's still interested to pursue the title. So far dia diam, so harapnya diam-diam ubi berisi lah kan, jangan diam-diam ubi lepas tu diam-diam nak lari. Munajah, I think she's studying now, but dia pun dia masih lagi aktif lah, playing in local circuit. So hopefully at least for Zulaika ataupun Munajah, they will continue. Okay, now the interesting question is how to get the title. Ya betul. So for GM ni, kalau saya ni rajin buat study lah. For player, kalau kamu tengok kebanyakan player-player yang ada ni, this one is kita tengok balik kita punya community lah. Community kita semua nak bekerja-kerja dapatkan FIDE rating, walaupun start kat 1-2. Yeah? So nak dapat GM ni, you have to hit 2005. Kalau you masuk 1002 and you nak kerja 2005, it's going to take a very long time. Ya betul. So Yolitian, kalau everybody is interested, Yolitian masuk rating, masuk MCF, masuk FIDE rating. What was his starting rating? Kamu ingat? 1900. 1900. 1908 tak salah saya. Dapat rating, initial rating tu terus 1908. So agak tinggi lah. Agak tinggi. Kemudian kalau kita tengok daripada segi tournament pula, Gokesh daripada India, daripada 2003 nak pergi ke 2005, berapa tournament main setahun? 20 kan, 20 lebih kurang 20 tahun 20 tournament 20 tournament setahun. Banyak. Setahun 20 tournament setahun. Banyak. Classical tournament. Classical tournament ambil masa lebih kurang 9 ke 10 hari. Betul. Kalau 20 tournament 200 hari. So itu tournament saja. Setahun tu dia main chess je. Tournament. So and then okay, the one is time spent. Yep. Kamu fikir duit spend, the amount of money spent. Betul. Dari segi lagi satu aspek lah. Okay lah. Dekat India ni it's a bit orang kata apa, senang, bukan kata senang lah. I mean it's a bit easier. Sebab India ni dah ramai title GM. India is the highest populated FIDE population in the world. About 100,000 player dia. Wow. Dia orang ada lebih, I think dia orang ada lebih kurang more than 80 ke 90 GM. 90. Banyak. Jadi dia nak untuk produce a new GM. New GM tu in terms of rating point, bukan sedekah. earn. Dia boleh senang nak buat. Ya, senang lah. Betul. So kita ni susah sikit. Kita kena travel. Buat mesti kalau ni. So kita nak kena travel. Betul. Peluang untuk dapatkan tournament yang ada GM tu. Yep. It's not cheap. Okay. Saya pernah dulu tahun 2012 saya kerja chess ni, banyak dapat 2012. Ada seorang pemain dia nak cuba dapatkan norm untuk IM tak saya. Dia nak buat circle lah. Dia bukan nak norm lah. Dia actually nak naikkan dia punya rating. Cuba nak. This one is 12 years ago. So dia minta saya, Jip, tolong prepare satu itinerary untuk dia travel dan main all the international tournament. Oh wow. Kan? Daripada Malaysia pergi India, pergi Portugal, pergi Hungary dan sebagainya, patah balik. Possible ways. It cost him around 80,000 to 90,000. Kau nak buat macam gitu. Wow. Nak buat GM lagi. Because dekat Malaysia ni, you nak cari tournament di mana you boleh dapat rating point. 80,000 US. Ringgit lah. Malaysia. Banyak. Itu pun sebenarnya ada satu tournament dekat Budapest. First Saturday. Everyone tahulah First Saturday kan. First Saturday ni kamu boleh ambil rumah ataupun duduk dekat homestay chess player. So dia punya idea masa itulah, saya tanya apa nama dia, Nagi apa, saya tak ingat nama dia lah. Tapi dia kata you can come here, play in a tournament, and you can stay bed and breakfast in one of the GM punya rumah. Wow, that's for free lah. Bayar lah. And then on top of it, kalau you nak GM tu ajar you, kan, so after game kan, nak analyse game, boleh duduk rumah dia and then bayar extra lah. Wow. Tapi it's cheap. Okay. It's cheap. And the tournament is okay. Ni lagi satu mentality orang kita lah. Chess player yang nak tahu berapa harga. Bila main tournament macam saya cakap tadi kan. Okay. Tournament international ni selalunya 9 round, 9 hari.
10 hari. Sebelah round. Satu hari satu round. Satu hari satu 10 hari. Dan siapa ni ada satu break kalau tengah. Ada rest day. So 10 hari. Hari kamu tiba, hari ke-11. Hari kamu balik, hari ke-12. Betul? Tak kira lagi jet lag. Tak recover jet lag. Ini accommodation untuk 12 hari nak kena kira. So kalau duduk kat rumah GM ni semua, okay lah, the accommodation is cheap. But you have the opportunity to increase your rating. Okay, ni yang pergi dekat first Saturday. Kalau yang nak pergi macam Bangkok Open ke, nak pergi macam Delhi Open ke, Tata Steel ke, katakanlah nak main Tata Steel. Accommodation terpaksa cari hotel. Bila hotel mahal lah. Mahal. So kalau kamu pergi lagi satu, kalau kita nak jadi GM ataupun nak improve rating dan bermain kat luar, kamu nak kena ajak trainer, kamu tak boleh pergi. Nak jadi hero seorang kan. Kena ada preparation juga. Nak kena ada preparation. After round nak kena analyse, kamu nak kena ada orang sparring kan, nak tanya. Kamu nak kena ada chest base, nak kena tengok orang tu main macam mana. You cannot do it alone. You have to have somebody. Right. Kena ada team juga sebenarnya. Betul. Kalau dalam chess mungkin ada satu term yang panggil second. Second. Nak panggil second. Ni lagi satu antara sebab-sebab kenapa saya tak main chess standard lagi lah. Sebab you imagine, you main satu hari. You fikir 3 jam, 4 jam for the event kan. For the game lah. Round kedua lah. Round kedua. Kamu fikir 3 jam, 4 jam untuk game tu. At the 40th move, you make a blunder. Satu move je. Perah kepala 4 jam kan. Kalah. The next round starts besok pukul 3 petang. Betul? Jadi daripada pukul 5 petang daripada kamu kalah tu, sampai besok 3 petang tu, Aku fikir je kamu kalah. Betapa sakitnya hati kamu. Tengyang-nyang. Betul. You nak recover. Jadi kalau ada trainer boleh tunjuk it's okay. Kan, kamu kena ada seorang yang motivate kamu, it's okay. Right, don't worry, boleh lagi. Dan kalau kita nak recover rating, you have to understand. You menang satu game, rating you naik. Betul. You kalah satu game, you kena menang 2 game untuk recover apa yang you kalah. Betul. So you boleh tengok, kalau kamu fikir Gocash tu main sampai 20 tournament setahun. 20 tournament setahun. Berapa tahun diperlukan untuk naik tu? So macam Prague saya kira dia main tournament tak silap saya 11 ke 13 tournament setahun. Maknanya setiap bulan ada tournament. So you imagine lah, you nak recover. So kalau event tu katakanlah 9 hari, 9 round, 9 hari, satu break 10 hari, masuk pergi travel balik 12 hari. 12 hari. Kamu nak kena recover at least dalam 1 hari sebelum, 1 hari selepas. So 14 hari. Kamu nak training dan sebagainya. So 1 bulan berapa spare kamu ada? Kamu nak rest juga. Betul. So Takkan tak rest. Meletup kepala tak rest. Mental block. Betul. Kita jadi arbiter. Kamu faham kita jadi arbiter. Kamu pernah buat Malaysian Chess Festival kan? Seminggu buat betul. Dia punya lepak lepas habis tournament tu. Seminggu tak recover. Kamu memang lepak habis. Penat. Nak recover balik. Nak recover. Kamu nak kisah kalau main kat overseas kan, nak kisah jet lag lagi. It takes an effort to do it. But yalah, I think secara amnya okay, bagi mereka-mereka yang dah ada FIDE rating rendah sangat 1,400 kan. Bukan tak boleh nak kejar jadi GM, boleh. Kalau ada citi tak jadi IM ke jadi FM boleh. Tapi saya rasa the right way is to prepare yourself first. Jangan main rendah je. Ni lagi satu. Kena ada proper planning. Betul. Ni lagi satu saya rasa ramai orang tak nampak. Kan, nampak tournament rendah, Betul. Dia sepatutnya kena what they call, you kena pace yourself. Kan? Maknanya setahun tu, okay, macam MCA, kita dah ada kalender setahun kan. You kena target. Okay, event ni aku nak masuk, event ni tak nak, event ni okay, event tak nak. Kena tengok event ni boleh gain rating banyak mana, banyak mana. Betul. You kena ada benda tu. Ni kita nampak je masuk. Nampak je masuk. Without a proper planning kan. Without planning kan. Without preparation lah. Yang keduanya, kita ni kebanyakannya gas sangat dengan rapid event. Kan? Rapid masuk. Wow, rating aku tinggi 2006. 2008 pun kamu takkan jadi GM. Tak boleh. You have to understand because the method ataupun konsep main tournament rapid dan standard tu adalah berbeza. Beza. Jauh beza. That's ada apa ni orang kata, ada cara dia. Jadi nak dapat rating point tu kena target. Sebab tu kita kat MCF pun kita cuba nak banyakkan klasikal. Cuma kita nak buat klasikal, kita nak pakai full time control 90 minit. Kita tak boleh nak buat sebab kebanyakan orang akan mengeluh nak kena ambil cuti panjang. Jadi kalau MCF buat
semua classical event dalam setahun tu 20 tournament 200 hari student pun tak pergi sekolah. Habis macam tu je. Habis macam tu. Okay, kita ada macam Johor Open, kita ada Penang Open, kita ada Selangor Open, kita ada Malaysia Open, kita ada our own Open, MCC dan sebagainya. Jadi players sebenarnya kena pandai pace themselves. Mana event nak main, mana event tak nak main. Itu pun dah makan berapa hari. Betul. Itu makan berapa hari. Ya. Jadi kita faham orang mengeluh because duit ni sensitif. Yalah. Duit sensitif. Jadi kalau dia orang nak main, memang dia kena fikir nak pergi main, nak kena bayar hotel, nak kena kalau seorang main kan macam family lah. Family sekarang ni chess, kalau kakak main, adik-adik semua main. Betul. Jadi kalau adik-adik ramai kan, nak kena pergi bawa satu family semua pergi. Jadi kena tengok benda macam tu. So money is very sensitive matters. Kita dekat MCF pun faham. Kita bukan tak nak bantu, tapi kena understand lah. We have a certain limit. Contohnya macam nak hantar budak pergi overseas. Kebanyakan orang bila bertanya, okay cadet, hantar pergi cadet, Malaysian player, kenapa MCF tak sponsor? You just imagine dia punya kapal terbang dan sebagainya, you spend about 40,000 dengan hantar HOD dan sebagainya, player dan sebagainya. Untuk satu tournament, 2 world event. Asian event dah 2 kan. Kamu kira world cadet, world youth dan sebagainya kan. So kalau 40,000 satu tournament, nak hantar 10 tournament is already $500,000. Yep. 400,000. That's a lot. Yeah. That's a lot of money. That's a lot of money. So it's not that kalau kita kaya, tak apa. We have that 1,000. Boleh. Boleh. Kita hantar. Kita definitely want to help everyone to become a grandmaster. True. Yep. Yeah, we want to help everyone to become a grandmaster. So the approach yang kita ambil ialah that people need to understand it doesn't happen overnight. Certain things mengambil masa. Yeah? Bukan hari ni belajar E4 besok jadi GM. No. Hari ni belajar E4 besok sebenarnya you still have to play E4. Lusa pun E4 sampai at least another year baru belajar D4 pula. Betul. Ini tak, hari ni belajar E4, besok belajar D4, lepas tu belajar Sicilian, lusa next week dah nak jadi GM. Semua kelawar. Tak boleh lah. So that is something kata apa, a hard fact that everybody has to accept. Betul. The journey of becoming a good player, a great player, a grandmaster. Sama macam kita jadi arbiter kan? Ya, betul. Bukan hari ni belajar jadi NA, besok nak jadi air. Because a lot of things. Even saya pun masih FA ni pun, kadang-kadang bila buat event kan, saya pelik kerana IA pun tanya saya macam mana nak buat. Saya kata no, because at the end of the day it's experience. Experience also count. Cuma yalah, saya tak ada title lah kan. Lepas ni saya kena rujuk syawal, berburu dengan orang sebelah. Okay, kita dah bincang cara dapat title for as a player. Now as a arbiter, apa langkah nak jadi arbiter tu? Title dalam arbiter macam mana? Jawab. Okay. Jawab. Mungkin kita kena start dengan peringkat-peringkat arbiter dulu. So rank yang paling bawah sebagai arbiter lah national arbiter. Atas national arbiter is FIDE arbiter. Atas FIDE arbiter is international arbiter. So daripada bawah national arbiter, untuk dapatkan national arbiter, kalau di Malaysia kita kena attend national arbiter course dan juga experience pass exam dan experience dalam dua tournament lah. Okay. Ada 2 sijil sebagai arbiter. Itu untuk national arbiter. Untuk dapatkan title FA, FIDE arbiter, FIDE ada tetapkan dalam regulation, perlukan 3 norm dan 1 seminar. 3 norm ni mestilah FIDE rated event. Dan sebaik-baiknya event tu 2 jenis event yang berbeza. Kurang-kurang. Contohnya? Bagi contoh? Contohnya round robin, Swiss tournament ataupun knockout system. Sekarang ni mungkin jarang ada knockout system kalau ada pun mungkin World Championship. Okay. So itu untuk FIDE arbiter sebagai arbiter. Untuk dapatkan title international arbiter yang paling tinggi pula, applicant tu ataupun candidate tu mesti kena sebagai FA. Dia mesti adalah FIDE arbiter. Dia kena collect 3 norm. 3 norm, betul? 3 norm.
Dan saya difahamkan bermula April bermula tahun ni. Okay. Ada norm yang keempat yang perlu di orang kata apa? Diperoleh lah. Okay. Yang keempat ni adalah some sort of interview. Interview by video macam tu. Betul. Okay. Dia ada lagi nak tambah sebenarnya. Pembayaran kena tambah. Pembayaran kena tambah. Kalau nak cerita pasal pembayaran mungkin. Dia macam National Arbiter ni, dia punya pembayaran ni sebab RM200 to MCF. In actual reality 200 tu half of it or more than half of it pergi pada FIDE. Because they under charge 20 euro untuk dapatkan license. The license is lifetime. Yeah. FIDE Arbiter pula dia punya fee is about 750. Dia punya application fee dia ada dua, application fee and license fee. So application fee dia is about 50 euro dan license fee dia is about 80 euro. Yeah, so bila 750 tu semua bayar lah. So whatever balance tu for MCF punya admin fee lah. And then that thing is valid for 2 years. Okay. Valid for 2 years dengan syarat setiap 2 tahun dia kena buat event. Aktif sebagai aktif. Jadi 2 tahun dia tak aktif, benda tu akan jadi inaktif. Dan tak silap saya, kalau you nak activate balik, you kena attend balik FIDE seminar. I see. Untuk refresh. Okay. Lagi satu, ni adalah antara sebab kenapa saya tak dapat jadi IA. Sijil FA tu hanya valid 6 tahun je, tak silap saya. Okay. Ya. Maknanya kalau kamu nak apply for FA tahun 2024, kamu boleh submit event kamu sebagai arbiter nom 2018. 2018 tu sebenarnya dah tak valid dah. So anything beyond, kalau kamu kata saya ada buat tournament tahun 2010, tak valid dah. So you have to collect at least 6 years. KFA ni is dalam kategori IA pun ada 4 kategori, A, B, C, D. FA ni is equivalent to IAD lah. Ya. So IA paling tinggi is FA Class A. Class A. Kita kat Malaysia ada seorang je lah, Hamid Majid lah. Hamid Majid is the highest IA kat Malaysia. And then B saya rasa tak ada. Dia kata ada few C's dan banyak D lah. Macam nak dapat IA A, Class A tu macam nak dapat? Okay. You have to do a few events. Maknanya daripada dulu dia main bagi je. Ya, dulu kalau you hebat, dia bagilah. I see. Ya, and then so sekarang ni dah berbeza sikit. Dulu FA ada juga FA Class C. Sekarang tak ada dah. FA pun sebenarnya dia ada kelas A, B, C, D. So bila daripada andai kata kalau ada FA Class A, dia upgrade pergi ke IA pun mungkin Class A juga. Okay. And then after that, untuk upgrade kelas ni dia bergantung kepada jenis tournament yang dia jadi arbiter. Dalam FIDE event dia ada beberapa level tournament, contoh macam Olympiad, World Champion, yang itu adalah level 1 tournament. Dia ada level 2 ni lebih kepada macam continental event event yang dianjurkan oleh Eastern Asia contohnya, yang itu level 2 punya tournament. I see. So untuk upgrade daripada kelas D ke C, C ke B, B ke A, dia bergantung kepada norm yang dia dapatkan tu, bergantung kepada jenis ataupun level tournament yang lagi tinggi level tournament, contoh tournament level 1. Tournament level 1 tu layak untuk dia dapatkan norm untuk upgrade ke kelas A. I see. Okay. So dekat Malaysia ni saya rasa IA tak ramai, lebih kurang 9 ke 10 saja yang aktif pun tak ramai. Yang aktif dalam 8 orang, 5 orang juga. And female IA seorang je? Setakat ni seorang. So kebanyakan IA kita quite old, unfortunate. Jadi yang baru-baru ni tengah naik lah, macam hopefully macam Syawal akan jadi our new breed of IA. FA pun tak ramai juga. I think about 20 je. Kita ada lebih kurang, I think 100 over almost 200 NAs. Wow. Banyak. Tapi kebanyakan NA ni pun kami nampak tak aktif juga sebenarnya. Dia orang dapat title je. But the title is for life. Yeah, for life. Yeah. But we hope they will reactivate lah. Itu je lah. And then in terms of charges ataupun fees,
kebanyakan yang kita charge almost 80% of it pergi pada VD sebenarnya, for you to get the title lah. So the balance is basically just for us to do admin fee and process fee to make sure that the application goes. Jadi bila cerita pasal fees ataupun yuran untuk dapatkan title tu tinggi, jadi sebab itulah arbiter-arbiter FA, IA dia mungkin dalam kepala dia orang nak kena bayar sebab apa? Ingat senang dapat title. Senang, susah. Nak dapatkan norm tu susah. Pun bukan mudah. Betul. But in actual reality, if you are really active, banyakkan arbiter yang pergi overseas active, there is actually a rate that FIDE bagi untuk jadi arbiter. So the rate is quite handsome lah. So that's the way nak dapat title lah for arbiter sebagai. Okay, kita dah bersembang panjang lebar untuk dapat title as a player dan juga as a arbiter. Mungkin next episode kita akan kembalilah bersama saudara Iwan. Kalau dia tak lambat datang. So dah kena turun tangga balik. Kita boleh letak 4 orang. Tapi kita letak kamera tu fokus pada kita bertiga lah. Kan kita letak bertiga. Iwan kita letak tepi. Okay, I think that's it lah for today, for this episode. Okay, so okay, thank you. Alright, thank you. Bye.